Majoriti gelanggang telah pun mula dibuka kan. Ramai orang telah pun mula kembali bersilat dengan semangat filem Mat Kilaunya kan. Penuh gelanggang bang dengan orang silat kan. Dan kerana itulah bang, ada orang minta saya buat video ni untuk cerita pada orang ramai tentang kenapa dalam gayung ada majlis perlimau tapak. Kenapa anak gayung perlu diperlimau tapak kan? Kenapa awal-awal kena ambil majlis perlimau tapak? So, mereka yang keliru ni bang, memandang macam ada benda yang kurafat pula dalam amalan perlimau tapak silat seni gayung. Terutama silat gayung pusaka. Silat saya lah kan. Perlimau tapak ni bang sebenarnya satu majlis yang sepatutnya dibuat pada awal-awal sebagai tanda menerima ahli baru. Maksudnya, nak masuk silat seni gayung perlu diperlimau tapakkan. Dulu bang, masa awal-awal dulu zaman-zaman Datuk Mio Rahman dulu kan, nak masuk belajar gayung, mula-mula yang pertama perlu dibuat ialah perlimau tapak. Selagi tak diperlimau tapakkan, anda bukan ahli silat seni gayung dan tidak layak langsung untuk belajar sepatah pun pelajaran silat seni gayung. Tapi sekarang ini, kerana gelanggang terlampau banyak dan orang yang boleh perlimaukan terlampau sedikit, jadi menyebabkan majlis perlimau tapak dapat ditunda lebih lambat. Maksudnya belajar dulu, and then sampai ke tahap yang perlu. Selepas 2-3 bulan, baru dia buat majlis perlimau tapak. Dulu tak bang. Dulu daripada awal lagi. Pada hari pertama daftar sebagai ahli gayung, kena diperlimau tapakkan. Dalam gayung pusaka, yang ada kuasa untuk membuat majlis perlimau hanyalah Datuk Raja Abdul Majid Raja Mat Isa dan juga beberapa orang di bawah majlis syura serta waris-waris beliau, iaitu Tok Guru Tuah Jani, Tok Guru Jebat, Tok Guru Lekir, Tok Guru Kasturi, Tok Guru Lekiu dan sebagainya. Tapi ramai lagi sebenarnya yang dapat ijazah untuk memperlimau tapakkan. Cuma buat masa ini, gayung pusaka memberi penghormatan kepada mereka-mereka yang lebih layak, iaitu waris Datuk Majid sendiri serta mereka dalam majlis syura. Faham sekarang isu dia? Kenapa perlu diperlimau tapakkan? Tuan-tuan, buang tepi pandangan serong pasal amalan-amalan kurafat. Sebenarnya kita pandang silat sebagai satu amalan ilmu Melayu yang penuh dengan adab dan juga adat. Perlimau tapak juga satu majlis adat sebenarnya yang bukan hukum hakam wajib pun, tetapi sebagai menghormati amalan adat orang Melayu, maka orang silat gayung perlu diperlimau tapakkan. Dalam perlimau tapak, yang paling utama ialah ikrar sebagai anak murid silat seni gayung. Saya ulang balik bang, ikrar. Itu yang paling utama. Majlis perlimau tapak, mandi limau semua tu kan, lebih kepada amalan simbolik sebagai adat menjadi anak murid silat seni gayung. Antara bahan-bahan kan seperti limau purut, sintok, asam jawa, garam, beretih beras, apa lagi, pisang dan sebagainya, garam kan. Semua itu lebih kepada simbolik sebenarnya. Mula-mula anak gayung pusaka akan menghadap guru utama, iaitu Datuk Raja Majid Mat Isa. Maka berlakulah majlis potong limau. Limau ni bang sebenarnya simbolik kepada orang dulu. Orang dulu bang, zaman-zaman nenek moyang kita, mandi tak ada Dettol pun. Mandi tak ada langsung sabun lak semua bang. Dia orang mandi pakai limau tu. Dan sebenarnya diakui tau, mandi pakai limau sintok tu bang, lebih wangi, harum, segar, rasa macam fresh je bang. Bukan rasa kebal, rasa fresh je bang. Jangan ada sesiapa yang mengatakan lepas limau tapak dapat jadi kebal, dapat jadi lebih kuat, lebih hebat. Tak ada bang sebenarnya. Cuma menambah semangat anak silat kerana dia rasa seperti dia sudah menjadi anak murid rasmi silat seni gayung secara sah dalam majlis yang sah. Limau itu dipotong dan diberikan kepada anak murid baru ni bang untuk mereka guna sebagai bahan ketika mereka nak mandi nanti. Selepas itu mereka diminta untuk makan asam jawa dicicahkan bersama dengan garam. Ini orang Melayu panggil asam garam kehidupan. Nak ambil ilmu silat seni gayung, kena rasa dulu bang dia punya pahit, masam garam tu bang. Maksudnya dalam ilmu gayung, dia akan rasa benda yang perit dulu. Dia makan garam, makan asam, dia rasa macam, masam dia macam tu kan. Dia rasa macam, muka dia berubah-ubah tu kan. Tandanya dia dah mula rasa macam tak selesa. Tapi lepas itu kan dia akan diminta untuk makan pisang, benda yang manis. Maksud dia dah dapat rasa asam garam kehidupan tu, benda yang masam tu kan, maka dapatlah kemanisan. Itulah simboliknya dalam ilmu gayung. Engkau sakit, engkau perit, engkau rasa macam susah, kemudiannya dapat kemanisan, iaitu kenikmatan menjadi anak murid silat seni gayung. Simbolik bang, simbolik. Dalam orang Melayu ni bang, nak menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah, menyampaikan manfaat, menyampaikan pengajaran, banyaknya dalam bentuk simbolik. Itulah indahnya adat dan juga adab orang Melayu kita. Lepas tu mereka akan diminta untuk mandi. Mandi dengan apa? Mandi dengan air biasa, tapi ditonyoh badannya dengan limau sintok. Limau sebagai sabun, sintok sebagai berus. Tak ada sabun Lux, tak ada sabun Dettol. Kenapa?
untuk ambil semangat jiwa anak Melayu dulu, zaman-zaman dulu. Atuk nenek moyang kita mandi dengan limau sintoknya. Menyucikan diri sebagai tanda simbolik. Aku membersihkan diri aku menyerahkan diri aku sebagai anak murid silat seni gayung secara bersihnya. Wahai guru, terimalah aku sebagai satu kain putih untuk engkau corakkan diri aku. Bukan buang dosa, bukan bersih daripada sebarang dosa. Tak ada bang, tak ada. Sebagai simbolik menyucikan diri untuk menjadi anak murid silat seni gayung. Membersihkan diri. Macam orang ambil wuduk lah nak pergi solat, kan? Tapi ini simbolik adatnya ialah suci diri, basuh badan sebelum menyerah diri menjadi anak murid silat seni gayung. Kemuncak kepada majlis pelimau ni ialah ikrar sebagai anak murid silat seni gayung. Di sinilah akan adanya ikrar taat setia. Aku mengaku tak setia sebagai anak murid silat seni gayung. Tak setia kepada guru aku. Tak setia kepada agama aku. Tak setia kepada ibu bapa aku. Tak setia kepada rakan-rakan segayung dengan aku. Ini yang paling penting dalam majlis pelimau tapak. Kerana untuk menjadi seorang anak murid silat seni gayung, kita patut berikrar, bersetuju, bersedia untuk menyerahkan diri menjadi anak murid silat seni gayung. Itulah tanda tangannya. Itulah ikrar bai'ahnya. Jadi di situlah sebenarnya simbolik ataupun penting kenapa perlunya diadakan majlis pelimau tapak. Bukan nak bagi satu ilmu bagi dia kebal. Tak ada bang. Bukan nak bagi dia rasa macam hebat. Tak ada bang. Bukan lepas pelimau akan rasa macam wah aku dah jadi macam lain macam ni bang. Naik aku punya aura. Tak ada bang. Tak ada sepatah pun. Baik, sekarang persoalan dia. Kalau tak nak perlimau, boleh ataupun tidak? Tidak ada sebarang masalah pun sebenarnya untuk kita belajar ilmu silat seni gayung jika tidak diperlimau tapakkan. Kerana benda yang berbentuk adat tidak boleh diangkat sebagai benda yang wajib. Tetapi tidak ada satu nas, tidak ada satu fatwa, malah tidak ada seorang mufti pun yang menidakkan ataupun menafikan ataupun menolak amalan yang ada dalam majlis pelimau tapak. Tidak pernah JAKIM mengeluarkan hukum mengatakan ini satu amalan yang haram. Jadi, apabila satu amalan yang dalam bentuk adat yang dibolehkan, dibenarkan dalam undang-undang syariah di Malaysia ni bang, kenapa kita patut menolak? Dan jika kita menolak untuk diperlimau tapakkan, maka tak payahlah jadi anak murid silat seni gayung. Kerana adat yang paling mudah pun anda tolak. Jadi kenapa anda nak berada dalam satu majlis, dalam satu pasukan untuk belajar ilmu silat seni gayung? Benda yang mudah, iaitu mengangkat ikrar yang paling asas. Mengangkat ikrar sebagai anak murid silat seni gayung pun anda tolak. Kenapa anda nak belajar ilmu silat seni gayung? Tanya diri sendiri. Kan? Itu ialah adat yang paling asas, yang paling basic, iaitu yang paling akar umbinya menjadi anak murid silat seni gayung. Jadi saya kira ini mungkin menjawab persoalan ramai. Adakah wajib atau apakah keperluannya diadakan majlis pelimau tapak? Tuan-tuan, anak anda menjadi anak murid silat seni gayung, maka bersedialah kerana pada satu hari nanti mereka perlu menjalani majlis perlimau tapak sebagai anak murid silat seni gayung. Jika mereka tak bersedia, maka mereka tidak layak kerana mereka telah menolak apa yang telah pun ada dalam peraturan sebagai anak murid silat seni gayung. Saya kira saya telah pun menjawab persoalan yang diberikan oleh rakan-rakan kita supaya video ini dapat disebarluaskan supaya orang tak salah faham. Dan untuk makluman anda semua, dalam majlis pelimau tapak tidak ada sepatah pun mentera digunakan. Tak ada satu pun jampi serapah digunakan. Yang ada semuanya ayat suci Al-Quran, Al-Fatihah, Qul Huwallah, Tabbat, kan? Surah Al-Lahab tu kan. Dan juga banyak lagi ayat-ayat yang dipetik daripada Al-Quran, bukan daripada jampi mentera. Jampi serapah tak ada bang, jangan risau, insya-Allah. Malah dalam gayung tak pernah diajar sepatah pun jampi mentera kepada anak-anak murid silat seni gayung. Percayalah. So, teruskan semangat untuk mendapatkan ilmu yang terbaik dalam silat seni gayung. InsyaAllah tuan-tuan, kita berjuang bersama untuk mengangkat martabat seni silat sebagai seni yang akan mengangkat martabat bangsa kita. InsyaAllah. Hidup segayung.